berkenannya dapat lagi kita duduk bersama lah kan, walaupun di dalam alam maya pun kan, tapi Allah memberi izin kepada kita untuk kira duduk sebentar dan uh, kiranya ijlis bila duduk min sa'ah, macam tu. Maksudnya kita duduk sebentar dan orang kata mendekat tazkirah insya-Allah kan, daripada penceramah kita, iaitu uh, Ustaz Abdul Rahim bin bin Wahab kan, insya-Allah. Okey, anda mengambil peluang di sinilah kan. Uh, sebelum tu insya-Allah, sebelum anda terlupa kan, bagi memberkati majlis kita, insya-Allah anda menjemput uh, Ustaz Al-Qari Muhammad Amin untuk mengalunkan ayat-ayat suci Al-Quran, insya-Allah. Dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara dengar? Suara dengar? Saiful, suara dengar tak? Dengar. Jelas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Boleh scroll atas, scroll atas. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Puasa yang diwajibkan itu ialah beberapa hari tertentu, maka sesiapa di antara kamu yang sakit atau dalam musafir, bolehlah ia berbuka. Kemudian, wajiblah ia berbuka sebanyak hari yang dibuka, itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, disebabkannya oleh tua dan sebagainya, membayar fidyah iaitu memberi makan pada orang miskin. Maka sesiapa dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun demikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui. Masa yang diwajibkan kamu berpuasa itu ialah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Oleh itu,
Sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka. Kemudian, wajiblah ia berpuasa sebagaimana sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan ketetapan demikian itu Allah mengkehendaki kamu beroleh kemudahan dan ia tidak mengkehendaki kamu menanggung kesukaran. Dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebelum Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Terima kasih. Baik, jazakallahu khair. Dan barakallahu fiik. Terhadap nak ucapkan kepada Ustaz Amin kita lah. Kita Kalau Ustaz Amin ni kita import daripada jauh lah. Gampang faham. Okey, baik. InsyaAllah Ustaz Amin pun dah baca ayat Quran kan. Jadi kembali kepada tajuk kita kan. Pada hari ini iaitu andai ini adalah Ramadan terakhir kan. Jadi Ana sukalah untuk mention satu hadis iaitu Ana baca, Ana teringat bila uh, bekas mufti ataupun menteri agama lama iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri, dia pernah mendengar dalam satu tazkirah dia. Hadis ni berbunyi macam ni lah. An Abi Ya'la Shaddad Ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah wa rawahu Tirmizi. Maksudnya dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus berkata, Rasulullah SAW sabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan mengerjakan untuk kehidupan setelah kematian. Dan yang lemah itu adalah yang mengikuti hawa nafsunya dan berandai-andai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berkaitan dengan tajuk kita kan. Jadi andai ini Ramadan terakhir kan. Jadi ialah kita pun dah sekarang dah berada di hampir-hampir di ambangan Ramadan. Jadi kan mungkin sebahagian kita kan daripada kiranya orang kata apa, daripada kalau kita tengok trend di masjid pun kan, permulaan Ramadan tu kan, Masya Allah, tarawih tu penuh kan, sampai ke belakang tak muat kan, semangat barakahnya kan. Tapi setelah sekian lama kita dah masuk minggu kedua, nak masuk minggu ketiga, dan semakin lama semakin ramai yang mula orang kata apa, boleh kata futur lah kan, mula lemah semangat dan rasa kemungkinan ada sedikit rasa bosan dan kita asyik orang kata apa, tak tahulah nak kata kan. Mungkin lah ada orang kata apa, dia berbeza rutin kan. Biasanya sebelum Ramadan dia tak biasa dengan rutin ni, tiba-tiba penuh dengan amal ibadahnya dan solatnya dan Qurannya dan tahajudnya kan. Jadi sebahagian tu dia tidak ni lah, dia tidak mampu untuk mengikuti orang kata flow dan sebagainya kan. Jadi ada rasa cantik jugalah kita pilih tajuk hari ini kan. Itu untuk mengingati kan saudara-saudara ni lah, sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat sekalian kan, bahawa kan, jika kita terasa seperti itu kan, kita kena ingat kan bahawa kemungkinan kan bahawa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita kan, dan kita pun tak tahu kan, siapa pun tak tahu kan. Bukan Ramadan sahaja, malahan keesokan hari pun kita pun tak tahu kan, sama ada kita masih hidup dan Allah memberi kita orang kata apa, izin untuk bernafas lagi di esok hari. Jadi dan Ana suka juga lah apa, ada tak ingat lah daripada mana, tapi memang biasalah kan, itulah fitrah manusia kan. Iman manusia ni adalah yazid wa yanqus, maksudnya dia bertambah dan berkurang kan. Dia tidak orang kata apa, statik lah kan. Kita sentiasa ada naik turun kan. Berbeza dengan iman malaikat dan para nabi ni kan. Dia sentiasa menaik kan, bertambah kan. Dan kita pun tidak mahulah kan. Kalau tidak boleh pun menjadi iman seperti para nabi pun, janganlah kita menjadi
seperti inilah syaitan lah, mereka ni lah beriman tapi semakin hari semakin berkurang keimanan mereka, kan. Dan Ana nak mention jugalah kepada semua hadirin uh, untuk mengisi borang kehadiran lah, kan. InsyaAllah pada akhir program ni kita akan ada cabutan bertuah. Okey, baik. Dan uh, dikatakan hadiah tu hadiah tu kita boleh claim lah AJK nanti. AJK kata nanti kita boleh claim untuk program kami program IKIP, iaitu alalang kita iklan sekali lah. Program IKIP nanti iaitu pada 2 hari bulan 4, insya-Allah, untuk para ni lah, untuk para pemenang sekalian lah. Okey, baik. Teruslah. Okey, cukuplah goreng sikit-sikit. Ana teruskan ni lah ke untuk Ana memberi ruang kepada penceramah. Ada baca sikit lah, kan, biodata penceramah kita, kan. Tidak asing, kan. Tidak asing dan tidak bukan adalah Ustaz Abdul Rahim bin Abdul Wahab, kan. Kiranya siapa yang tak kenal Ustaz Rahim ni, kan, maulah, kan. Uh, mantan mantan pengetua di Ibrah, tak silap Ana pengetua yang keempat, kan. Kiranya sedikit profil dia lah. Kira Ustaz Rahim ni yang Ana ingat pernah belajar di Mesir lah. Ana tak pasti, dia pun low profile sikit, tak cerita dia ambil kuliah apa, tahun bila. Kan, sudah mempunyai anak 3 orang, kan, dan sekarang ni bekerja sebagai pengarah urusan bahagian pentadbiran di Masana Travel and Tours, kan. Jadi siapa-siapa nak pergi umrah ke apa, juru-juru saya lah. Dan sekarang beliau sedang menyambung PhD di UUM, insya-Allah. Nah, jadi tafadhal Ustaz Rahim, insya-Allah. Semua hadirin tak sabar-sabar nak tengok muka Ustaz. Okey, baik. Tafadhal masykurah wa ujurah. Anda serahkan majlis kepada ni lah, Ustaz Rahim, insya-Allah. Boleh Ustaz? Ya, tak apa. Okey, jelas. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، ونبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واكتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Mursi ya, alumni kepada Zaid. Terusnya lah hadirin hadirat muslimin muslimat dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah kita mengatur kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat dipertemukan kita dalam satu majlis ilmu juga sebenarnya, walaupun dengan secara kita kata maya ataupun online. Dan insyaAllah ini juga insyaAllah kita mengharapkan satu majlis yang dikirakan sebagai majlis taman-taman ilmu, insyaAllah. So, jadi anak kira suara anak clear. Tadi anak tengok macam putih-putih. Ada respon saya lagi tak sebut? Clear Ustaz, clear. Boleh. Okey, kalau kita melihat kepada tajuk yang diberikan lah, tajuk yang diberikan kepada kita pada pagi ini berkaitan dengan berkaitan dengan apa? Andai ini Ramadan terakhirku, kan? Jadi ini sebenarnya satu tajuk yang memang kita nak kena mainkan dalam pemikiran kita, dan kita nak kena sentiasa
ada dalam pemikiran kita. Kenapa? Karena kalau kita ingat berkaitan dengan pengakhiran kita iaitu kematian, maka insya-Allah kita akan buat perkara itu dengan sungguh-sungguh lah, insya-Allah. Jadi pagi ini saya nak mulakan dulu dengan satu cerita. Boleh kan kita sembang-sembang setelah insya-Allah. Okey, kalau kita melihat kepada tajuk, kita boleh kait dengan banyak cerita sebenarnya. Okay, di antara ceritanya yang pertama, saya ingat Ustaz, Ramadan yang ketiga atau Ramadan yang keempat, ya. Ustaz pergi sembahyang jenazah, Ustaz, ya. Dia umur yang agak lanjut dah. Dia meninggal sakit lah, kan. 4 hari dia dapat bertemu Ramadan, ataupun dia kata 3 hari dia dapat bertemu Ramadan. Cuma satu benda yang saya tengok di segi kita kata kebaikan ataupun keistimewaan lah, kita boleh kata, jenazah tu disemayangkan lebih kurang dalam pukul 11:30 malam. Sebab dia meninggal, dia tunggu anak-anak dia balik dan sebagainya. 11 malam baru disemayangkan jenazah dia. Maksudnya selepas solat tarawih. Jadi Ustaz pergi awal lah, pergi semayang isyak sana, kemudian semayang tarawih. Ustaz ingatkan awalnya tu semayang tarawih 8, lepas 8, 3 witir, 11, kemudian semayang jenazah. Tapi Tok Imam tu buat pengumuman sebelum sembahyang tarawih, kita akan sembahyang jenazah dari kurang pukul 11 ataupun 11:30. Jadi kita kata hari itu sembahyang tarawih 23 rakaat. Itu satu. Tapi satu benda yang saya sebut keistimewaan ataupun kelebihan lah pada sembahyang Allahu a'lam. Kalau kita tengok sembahyang tarawih buat 8, lepas 8 tu akan susut, akan kita kata hilang sebahagian besar manusia yang sembahyang tarawih, kan. Keadaan yang sama berlaku, tapi saya tak tahu daripada mana manusia-manusia yang lain yang main bila pukul 11 tu, masjid yang ditentukan untuk nak sembahyang jenazah, orang punya ramai. Lebih ramai daripada kita kata solat tarawih yang 8 rakaat tadi. Jadi saya berkata sembahyang pukul 11:30 dah lewat dah. Mungkin yang mana yang ada lah, kan. Tapi Allah izin, kita kata ramai, penuh masjid. Itu rezeki lah. Mungkinlah ada amalan-amalan yang Allah Ta'ala. Tapi nak sebut di sini, dia hanya sempat bertemu Ramadan 3 atau 4 hari sahaja. Itu rezeki yang Allah tetapkan kepada dia. Kita tak tahu lagi. Walaupun hari ini hari yang ke berapa hari ni? 11, hari ke-12, kan. Jadi kita tak tahu berapa adakah kita sempat untuk kita kata sampai kepada akhir Ramadan. Kita dapat kita kata mengumpul ataupun kita dapat beramal sepenuhnya di bulan Ramadan dengan bahagia. Tapi satu cerita. Maksudnya sempat bertemu Ramadan 3 atau 4 hari sahaja. Nampak? Itu rezeki lah. Okay, cerita yang kedua, semalam kawan Ustaz dia pergi, dia buat umrah sebulan. Jadi kita kata di Suara Ustaz Rahim, Ustaz. tak dengar. Putus-putus. Mungkin suara start slow sikit kan. Ustaz kena kuat sikit ke cakap ke? Allah. Tengok. Jadi, tanya. Clear tak? So jelas Ustaz, tapi Ustaz kuatkan sikit suara. Oh, pada. Okay. Uh, Cerita yang kedua yang berkaitan dengan semalam kawan Ustaz di Mekah, dia daripada Kelantan. Jadi bersama-sama dengan dia ni ada seorang pakcik lah yang agak tua dia. Sepatutnya kalau ikut pada dia punya umur tu, dia kena pergi dengan seorang waris lah, dengan kita kata anak dia dan sebagainya. Tapi dia pergi seorang, dia nak duduk sebulan.
Tapi Allah izin semalam. Semalam kita kata dia meninggal di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum tu dia duduk sembang lah sebab apa lah main seorang, tak main dengan orang lain. Dia sembang-sembang dengan dia lah ni. Jadi dia pun tak kata apa, dia kata tak apa, dia boleh main, tak kacau orang dan sebagainya. Allah izin dia main tu, seorang tu Allah, dia Allah izin dia main tu memang nak meninggal di sana. Jadi dia sempat sebelah hari ke 10 hari macam tu. Jadi ini satu benda lagi cerita yang mengatakan bahawa ini rezeki masing-masing. Kan? Mungkin dia kata inilah Ramadan yang terakhir bagi dia. Maka dia nak pergi, kita kata umrah duduk sebulan. Kalau dapat sebulan, sebulan. Kalau tak dapat, rezeki yang mana ada. Jadi dia memikirkan bagaimana dia nak memenuhi Ramadan dia dengan kita kata cara yang terbaik. Jadi kita pun sama lah. Kita pun sama hari ini bahawa kita nak kena memikirkan Ramadan kita ini Ramadan yang terakhir, maka kita nak kena buat, nak kena fikir, nak kena plan apakah perancangan-perancangan kita ataupun apakah perancangan yang telah kita rancang dan kita teruskan dan kita buat penambahbaikan di dalam kita kata meneruskan bakinya Ramadan yang akan datang. Ya. Jadi itu perkara yang besar sebenarnya. Itu perkara yang kita kata istilah kita kata macam mesti dan kena untuk kita plan. Dan kita nak kena rasa bahawa inilah Ramadan kita harapkan. Ramadan yang kita kata yang paling baiklah yang kita buat. Yang supaya insya-Allah kita dapat semua kelebihan-kelebihan di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Okey. Bila kita kata begitu, bila kita fikir begitu, maka kita nak kena faham ataupun kita nak kena usaha dan kita nak kena teruskan semua benda-benda yang baik yang ada dalam bulan Ramadan. Jadi saya nak mulakan di sini dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita dengar juga, iaitu man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya apa? Barang siapa yang menghidupkan, barang siapa yang kita kata mendirikan Ramadan, menghidupkan Ramadan, beramal di bulan Ramadan, imanan dengan penuh keimanan, dengan penuh kesedaran, wahtisaban dengan penuh kita kata pengharapan, perkiraan. Jadi kata Nabi sebut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Nah, ini satu benda yang kita nak fikirkan juga lah. Kita bekerja, kita berkawan, kita bertemu orang, kita beramal. Apa saja kita buat dalam bulan Ramadan ini, kita mengharapkan dia merupakan amalan yang termasuk dalam perkara-perkara yang menghidupkan kita kata bulan Ramadan. Dengan perkara tersebut, insya-Allah kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita kata dosa-dosa. Atau kita buat macam hari ini, program secara online macam kita kata pagi ini, juga kita mengharapkan inilah merupakan ruang-ruang ataupun perkara-perkara amalan-amalan yang termasuk dalam man qama Ramadan. Barang siapa yang menghidupkan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan kesedaran, dengan pengharapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, insya-Allah. Okey. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Boleh juga kita katakan di sini Ramadan ini dia mempunyai beberapa circle. Dan Ramadan ini mempunyai beberapa lingkaran. Dan semua lingkaran ini kalau kita tengok dia menjurus ke arah satu, iaitu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebut tadi lah, kalau kita orang yang meninggal dalam bulan Ramadan, rezekinya orang dapat sembahyang ramai. Kan? Mungkin ada amalan-amalan tertentu yang menyebabkan dia buat, di situ Allah bagi kelebihan tersebut dan Allah ampunkan dosa. Kalau cerita tadi, kita kata seorang yang pergi untuk melaksanakan ibadah umrah, dia buat tu memang kita kata mengharapkan, berdoa, mengharapkan keamanan Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah insya-Allah amalan tersebut diganjarkan pahala berganda-ganda dan juga diberikan keampunan kepada dia. Jadi kita nak kena memikirkan Ramadan kita hari ini macam mana? Adakah kita
berpuasa, kita menghidupkan Ramadan ini dengan penuh keimanan, ataupun seperti mana yang biasa, ataupun sekadar kita puasa, tahan lapar dan dahaga sahaja. Ini satu benda yang kita nak kena jentik lah hati kita, ataupun jentik telinga kita ni, supaya kita nak kena rasa, "Ish, aku ni puasa ni sama macam orang lain ke, ataupun puasa ni biasa-biasa ke, ataupun macam mana." Jadi kita nak kena fikirkan. Okay, saya sebut tadi tu ada beberapa circle, beberapa lingkaran dalam bulan Ramadan, kerana kesemuanya menjurus ke arah kita kata keampunan Allah Subhanahu. Okay, lingkaran yang pertama, ini saya nak kita kata, cuba bayangkanlah, lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang disokong ataupun saya di situ ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengar juga, biasa kita dengar. "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa sufidat asyayatin." Bila mana datangnya Ramadan, dibuka seluas-luasnya pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan diikat ataupun dibelenggu syaitan. Jadi nak mengatakan di sini bahawa Ramadan datang pun dengan penuh keterbukaan. Allah buka semua perkara-perkara yang baik. Allah buka di segi rahmat, Allah buka di segi keberkatan, Allah buka di segi keampunan, Allah buka di segi hidayah. Semuanya Allah buka. Ya. Futihat abwabul jannah. Wa ghulqat abwabun nar, dan Allah tutup serapat-rapatnya. Disebut dah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tak mau terima amalan-amalan yang tak elok daripada kita. Tak mau terima amalan mata kita ke, kita kata tangan kita ke, kaki kita ke, hati kita ke, kalau boleh tak mau terima benda-benda yang melibatkan kita kata perkara-perkara yang tidak baik. Ghulqat abwabun nar wa sufirat asyayatin, dan Allah bagi satu special lagi kepada kita, syaitan-syaitan diikat. Maksudnya kita nak buat amalan ni insya-Allah mudah. Kita nak buat benda-benda yang baik ni kita rasa ringan, tak rasa berat. Macam Musi sebut, tu moderator sebut tadi kan. Tengok bila satu Ramadan sahaja berapa ramai. Berapa kita kata ramai orang yang berpusu-pusu untuk pergi ke masjid. Saya ingat saya semayang di hari pertama tu, semayang di masjid Allah Fahid. Pergi semayang tu kira parking ni, saya kata tak ada parking. Sampai kena pusing, kena parking belah lain. Berjalan kaki pula. Kata lain macam ni. Ramadan kali ni. Kan? Maksudnya kata satu Ramadan, dua Ramadan, tiga Ramadan dan seterusnya ni kita tengok orang penuh. Kalau biasa ni semayang Isyak, hari-hari biasa, bulan-bulan biasa ni tak penuh macam tu. Kan? Orang ada macam tu juga tapi tak penuh macam tu. Kita nak katakan di situ kita rasa ringan untuk kita nak melaksanakan kita kata satu amalan. Sebab apa? Sebab syaitan dah tak menguasai kita. Syaitan dah diikat, dibelenggu. Jadi Allah bagi buka seluas-luasnya. Bila datang Ramadan, Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka, dan Allah bagi special kat kita syaitan. Nah, masuk neraka. Dimasukkan dalam kita kata penjara, duduk sebulan. Kan? Jadi kita lah yang kontrol kita di bulan Ramadan. Jadi circle yang pertama ini adalah kita kata nak cerita Ramadan datang tu dengan penuh keterbukaan, dengan penuh tersebut tadi rahmat, hidayah, keberkatan dan juga keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan datang saja pasti ada keampunan. Pasti. Keampunan bila masa di bulan Ramadan ini semuanya masa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi kita nak ambil peluang tu lah. Dan kalau kita rasa Ramadan sama macam orang lain, sama macam kita puasa besar ini, tapi kita lupa untuk menyebut di lisan kita, di mulut kita untuk kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah kita kata apa? Dah buka kepada kita. Dah nak menunggu permintaan, permohonan kita untuk memohon keampunan. Rugilah bagi kita kalau kita tak minta.
Kan? Itu kelebihan Ramadan. Kan? Keampunan tu ada di dalam Ramadan. Itu skill yang pertama. Kalau skill yang kedua, kalau kamu lihat yang kecil sikit ataupun yang sama, kan? Di mana di bulan Ramadan ini dah pastilah, kan, diwajibkan kepada kita orang Islam ni untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita dah tahu dah semua makna. Kan? Nak mengatakan di sini bahawa datangnya Ramadan, jadi keterbukaan itu ada. Dan di sana Allah minta, Allah wajibkan kepada kita, Allah arahkan kepada kita untuk kita berpuasa sebulan. Bermula daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya kita kata matahari. Nampak? Hari-hari lain itu tak wajib, disunatkan sahaja. Tapi masuk bulan Ramadan, Allah bagi spesial kat kita dan Allah arahkan, Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa dengan beberapa tempoh. Dan kita tengok puasa juga sebenarnya perkara ataupun ibadah yang boleh menyebabkan diri kita diampunkan Allah SWT. Allah sebut dalam Nabi sebut dalam satu hadis, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini direct pada kita, direct. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Bayangkan kita siap dalam minda kita, aku puasa ni Ramadan mai dengan penuh keterbukaan. Kemudian aku puasa ni pula puasa yang sungguh-sungguh, puasa yang sedap. Maksudnya kita puasa sedap ni maksudnya kita tahu dari segi hukum hakamnya, kita tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Dan kita tahu kelebihan-kelebihan puasa ni di bulan Ramadan ni, apa kelebihan dia. Kan? Maksudnya kalau kita tahu semua tu, kalau benda sikit-sikit sakit, demam, benda yang kita boleh kawal, kita akan buka. Kita akan bertahan untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kelebihan yang sangat-sangat kita kata luar biasa. Kan? Dan Nabi sebut dalam perkara ini direct, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa-dosanya. Jadi Ramadan satu, diampunkan dosa. Puasa, kita beramal, kita buat puasa, kita kata berpuasa ini juga diampunkan Allah SWT. Dosa-dosa kita yang ini. Nampak? Kan? Ini kita kata circle ataupun lingkaran yang kedua. Jadi kita nak kena faham lah, puasa kita ni kena puasa yang betul. Kan? Maksudnya kita dah tahu tahap-tahap puasa khusus, puasa kita kata seterusnya. Kan? Jadi nak mengatakan di sini bahawa kita nak cuba diri kita, push diri kita untuk kita sampai kepada tahap-tahap puasa yang seterusnya. Bukan puasa seperti orang-orang biasa. Kan? Kalau kita kata anak-anak kita ataupun adik-adik kita di sekolah rendah, dia berpuasa kerana apa? Puasa kerana mak ayah dia puasa. Kan? Puasa kerana apa? Puasa kerana memang kita kata lapar. Menahan lapar. Kan? Menahan lapar. Tapi kalau tak tahan, dia nak buat, dia akan buka, dia akan rayau, dia akan macam-macam lah. Dia akan buka puasa. Tak apa, itu proses, tak apa sekolah rendah. Tapi kita dah melebihi peringkat persekolahan ini, maka kita nak kena memikirkan puasa kita itu lebih daripada puasa-puasa yang sebelum-sebelumnya. Sebab tu kita kata iman dengan penuh keimanan, dengan penuh kesedaran. Ya. Dia bukan sekadar lapar dan dahaga, tapi kita nak kena puasa mata kita, nak kena puasa mulut, nak kena puasa telinga kita, nak kena puasa tangan kita, nak kena puasa hati kita, nak kena puasa semua benda. Ya. Supaya kita dapat dari itu ghufira lahu ma taqaddama, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini satu benda yang kita nak kena usaha ni. Berbaki beberapa hari ni, kita dah masuk 10 yang kedua ini, dan kita akan masuk 10 yang ketiga. Berbaki ni kita cuba plan. Dan kita teruskan plan kita kalau kita dah plan untuk kita meningkatkan kualiti puasa kita. Supaya apa? InsyaAllah kita akan mendapat satu perkara yang spesial. Ghufira lahu, diampunkan Allah Subhanahu wa taala
dosa-dosa kita yang. Jadi, kalau kita melihat dosa-dosa kita ni bukannya sikit, betul tak betul? Kan? Ramai yang anggap kan. Ramai yang anggap. Dosa-dosa kita ni bukannya sikit banyak. Kalau kita hidup 10 tahun, kalau kita hidup 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, kalau nak banding pahala dengan dosa ni, dosa banyak. Jadi inilah peluang kita, masa kita, waktu kita untuk kita nak buat dengan penuh kesungguhan, kesedaran, keyakinan, keimanan. Moga-moga insya-Allah Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lampau. Clear tak? Clear. Jadi itu lingkaran ataupun circle yang kedua. Ramadan mai dengan pengampunan. Allah suruh kita mohon keampunan. Kemudian Allah wajibkan puasa. Dengan puasa tersebut Allah ampunkan dosa. Special. Sangat-sangat special. Sangat-sangat unik lah Ramadan. Okay, itu yang kedua. Manakala yang ketiga, lingkaran yang ketiga ataupun bulatan, circle yang ketiga adalah man qama Ramadan. Ustaz bacakan mereka awal. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Ramadan datang, diberikan seluas-luasnya keampunan kepada kita. Cuma kita nak minta saja. Diwajibkan kepada kita untuk kita berpuasa dan puasa itu diampunkan dosa kita. Yang ketiga adalah barang siapa yang menghidupkan Ramadan juga dengan penuh keimanan, dengan penuh kesedaran, dengan penuh keyakinan, dengan penuh ilmu dan seumpamanya, ghufira lahu ma taqaddama min. Juga diampunkan dosa-dosa kita yang lain. Hadirin hadirat yang nanti Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita tengok hidup kita ini dah ada jadual dah. Hidup kita ni dah ada, kita panggil apa? Takwim. Kita sebut sebagai takwim Rabbani. Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan jadual asas kepada kita. Okay, contohlah kita ambil hak kita duk buat sekarang. Sebelum Ramadan, bukan semasa, sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan kita bangun pagi. Kan, kita bangun pagi. Bangun pagi itu awal. Kan, bangun pagi kalau kita kata kita bangun untuk solat 2 rakaat tahajud, selesai. Kita bangun, kemudian tunggu subuh, semayang sebelum subuh, qabliyah subuh. Kemudian kita semayang fardhu subuh. Kemudian lepas semayang subuh kita wirid. Sama ada wirid biasa, wirid surat dan sebagainya, tak apa, teruskan. Kan? Lepas habis wirid itu, kalau kita kata kita sebagai seorang pelajar, kita akan kita kata pergi ke kelas kita lah. Kalau kita sebagai seorang pekerja, kita akan pergi tempat kerja kita. Macam biasa. Kan? Kalau kita ada anak, masa tu lah kita nak kena hantar anak. Kalau kita ada cucu, masa tu juga kita nak kena hantar cucu. Kan? Jadi, benda tu benda berjalan harian kita. Tapi nak katakan, subuh tadi tu takwim Rabbani. Kan? Kemudian habis pada tu kita kerja beberapa lama, masuklah. Kalau hari biasa kita ada sarapan, kita ada makan tengah hari, kita makan pukul 10 macam-macam. Kan? Jadi, habis itu masuk Zuhur, kita sembahyang Zuhur. Lepas sembahyang Zuhur, masuk balik kerja, masuk balik sekolah, ada kelas dan sebagainya, kelas tambahan dan seumpamanya. Kan? Kemudian, habis itu asar. Kemudian habis asar, main bola, puas semua gini-gini, habis masuk maghrib. Lepas maghrib, habis entah maghrib, in between maghrib, isyak, baca Quran, habis masuk isyak, sembahyang isyak. Lepas sembahyang isyak, habis buat kerja sikit apa yang sepatutnya buat untuk prepare untuk esok dan sebagainya. Kemudian dalam pukul 11 atau 12 tidur. Tidur sampai balik, nanti kata pukul 5 atau pukul 4 atau pukul 6 ke. Bangun macam biasa. Dan kesemua yang kita buat itu baik tak baik, semua itu benda-benda yang baik. Kan? Semua itu merupakan satu benda yang baik, benda yang elok untuk kita nak, kita kata improve diri kita sikit ilmu, untuk kita nak, kita kata bekerja, untuk kita kata didik anak-anak dan sebagainya, didik kita dan sebagainya. Semua untuk kita baik. Tapi bila datang Ramadan, dia ada ekstra, dia ada amalan-amalan yang kita wajib tambah dan kita digalakkan untuk kita tambah. Apa perkara tersebut? Iaitu kita bangun awal sikit lagi. Sebab apa kita bangun awal? Kerana kita nak sahur.
yang kita nak sahur. Itu hal lain macam misal. Macam misal. Kemudian kita kata bila subuh, lepas subuh saja ataupun masuknya subuh saja sampai masuk maghrib tu, hak lain jalan macam biasa. Tapi Allah wajibkan kepada kita untuk berpuasa dalam tempoh. Ada pertamanya perlu. Sampai ujung maghrib. Wajib, seolah macam wajib lah. Mesti untuk kita buka puasa. Mesti untuk buka puasa. Makan lagi. Kan? Itu juga amalan ekstra dan Ramadan. Kemudian maghrib, isyak. Lepas isyak, kita kata apa? Sembahyang tarawih. Kan? Sembahyang tarawih pula. Buat sampai 8, 11, 23 dan sebagainya. Ikutlah. Ikut ada kita. Kan? Dan kita tambah lagi amalan yang lain. Habis pada tu, kita tambah pula plan kita untuk Quran. Bacaan Quran kita. Kan? Kita tambah dengan amalan-amalan lain. Tolong orang. Kita tambah dengan amalan-amalan lain. Bersedekah. Kita tambah amalan-amalan lain. Apa lagi? Kita kata, ni, macam kita buat hari ni. Kan? Antara ni ke 10, 10, ke 11, 11 tengah ni kita buat program lagi. Ada online. Kan? Atau program-program lain yang kita plan dan sebagainya. Itu ekstra yang kita ditambahkan dalam kita kata di bulan Ramadan. Dan kesemuanya ini kita kena yakin dan percaya dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan, inilah perkara amalan-amalan yang kita dikategorikan sebagai qama Ramadan. Kita menghidupkan Ramadan itu. Bukan hidup Ramadan itu semata-mata tarawih, puasa, baca Quran. Itu semata-mata bukan. Tetapi ni hak jadual kita sebut daripada tadi, daripada kita bangkit sahur, kan, subuh, puasa sampai benda-benda yang kita nak buat, kan. Apa saja kita buat sepanjang sampai kita tidur balik, sahur balik, nak katakan di situ semuanya kita nak kena yakin, nak kena sedar bahawa inilah termasuk dalam perkara qama Ramadan. Supaya apa? Kita buat tadi kita tahu, aku baca Quran insya-Allah. Lebih yang Quran kita dapat dan kita akan dapat keampunan Allah SWT. Kita hadir pada pagi ini dengan program, kan? Andai ini Ramadan akhirku. Kita harap insya-Allah masuk dengan program ni kerana apa? Kerana kita dapat ilmu, dapat pengisian sedikit dan kita yakin insya-Allah ini sebagai satu amalan yang dapat mengampunkan dosa kita. Kan? Ataupun lagi kita plan nak tolong ataupun macam tadi ada Zack sebut kan, sama ada ni tak pasti yang nak dengar suara tu video dengan ni lebih kurang sama kan. Nak buat program kita kata apa, masak bubur lambuk, edar bubur lambuk kan. Kita buat tu memang untuk program kita, memenuhi program kita, laporan kita dan seumpamanya, tapi kita nak kena rasa juga. Kita buat, kita masak, kita potong bawang, potong apa semua, kita buat sampai jadi bubur lambuk tu. Kita mengharapkan itu termasuk dalam kita menghidupkan Ramadan, bagi orang suka, bagi orang gembira, dan insya-Allah mudah disebutkan sebagai ghufira lahu ma taqaddam, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Nampak? Jadi kita tak kena rasa semua benda kita buat dalam bulan Ramadan ni yang baik itu termasuk dalam perkara qama Ramadan. Kita menghidupkan Ramadan dan insya-Allah kita mengharapkan Allah berikan keampunan di atas dosa-dosa kita yang telah kita lakukan. Kita punya. Nampak? Itu skill yang berapa? Skill yang berapa sebut? Kedua. Leno apa ni? Ha? Kedua. Skill yang ketiga. Skill yang pertama, Ramadan datang dengan penuh keterbukaan. Allah bagi, Allah sedia dan nak tunggu ya kita minta apa-apa. Keampunan, kita minta kita nak nikah ke, kita nak mudahkan urusan ke, kita nak apa, kita kata apa-apa hajat kita ke, Allah sedang menunggu permintaan kita. Skill yang kedua, maksudnya dengan kita berpuasa juga Allah bagi keampunan. Syaratnya iman dan ihtisaban. Skill yang ketiga ni, kita menghidupkan Ramadan juga dengan iman dan ihtisaban, juga Allah bagi keampunan. Nampak? Dan amalan yang biasa kita buat cuma dalam Ramadan ni dia tambah sahur, tambah puasa, tambah buka puasa, tambah tarawih, tambah kita kata baca Al-Quran kita, tambah
Kita kata sedekah, kita bagi laju sikit, apa lagi. Dan amalan-amalan yang mana kita rasa nak buat lama, ataupun kita mengharapkan insya-Allah perkara tersebut termasuk dalam dan menghidupkan Ramadan, dan Allah beri ampun. Dan hidup Ramadan ni kita kena faham, dia bukan hidup di waktu malam sahaja. Kan? Bukan dengan kita kata terawih itu sahaja, tapi hidup dalam Ramadan ini siang dan malam 24 jam. Kalau kita fikir hidup Ramadan ni malam saja rugi, kita kena fikir 24 jam. Bermula tadi dah daripada sahur sampai kita sahur balik. Daripada sahur sampai kita sahur balik. Semua tu kita nak gunakan, kita buat, kita yakin insya-Allah. Kita buat ni, kita susun, kita plan, kita mesyuarat ke, kita apa saja kita buat, itu termasuk dalam kita menghidupkan Ramadan. Jadi ini satu perkara yang kita nak kena faham dalam lingkup ibadah yang lebih luas lah. Bukan semata-mata puasa. Boleh no? Itu circle yang ketiga. Manakala circle ataupun lingkaran yang keempat, ini spesial juga kepada kita. Di mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, lebih kurang sama macam kita baca hadis tadi itu. Man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Sama ya Ustaz, dia punya bunyi intonasi dia ya betul sama. Cuma beza di awal. Man qama lailatul qadr, barang siapa yang menghidupkan malam lailatul qadar imanan wa ihtisaban, juga ghufira lahu ma taqaddama. Jadi kita nak sebut di sini bahawa kita akan berusaha, kita akan plan 10 malam terakhir ni kita kena nak buat. Supaya apa? Supaya kita dapat malam lailatul qadar. Kalau setiap malam kita buat 10 malam terakhir tu, kalau setiap malam kita buat ni bersungguh-sungguh, kita mengharapkan, kita ekstrakan amalan kita, insya-Allah pasti kita akan dapat, walaupun kita tak tahu malam tu lailatul qadar. Kita buat macam biasa dan kita tambahkan lagi. Kan? Jadi kita insya-Allah kita akan dapat. Tapi kalau kita fikir atau kita fikirkan, oh malam ganjil sahaja kot, kita buat malam ganjil nak tak. Kan? So ada hadis dan sebagainya. Jadi kita mungkinlah, wallahu alam, mungkin kita akan terlepas Allah. Tapi kalau kita plan memang 10 hari terakhir itu kita buat, kita ada plan kita, insya-Allah pasti kita akan berjumpa punya dengan malam itu. Cuma kita sedang tak sedang tu satu perkara yang lain lah. Tapi kita nak kena plan ke arah itu kerana apa? Kerana Allah juga sebut, Nabi juga sebut, diampunkan dosa-dosa yang lain. Kalau dalam Al-Quran kita kata khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1083 tahun. 83 tahun lebih. Amalan kita diganda. Nak katakan spesialnya malam tu memang sangat-sangat spesial. Dan kesemuanya yang kita sebut tadi itu, termasuk kita cari Lailatul Qadar itu juga dikaitkan dengan keampunan kita Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa kita yang lain. Jadi kita plan lah, tak masuk lagi 10 yang terakhir, kita kena plan dah. Mana kita nak buat? Jadi kita kata kaluk lah, sibuk lah, hak ni, tak apa. Hak tu kita plan dan kita qasadkan, kita niatkan, itu merupakan perkara-perkara yang melibatkan hidupkan Ramadan. Mungkin juga setengah kita kata macam cikgu, kan? Kita mungkin agak kalut. Mungkin ada meeting ke, kan? Ada perancangan nak kena buat ke, ada persiapan nak kena buat. Jadi kita niatkan supaya apa yang kita buat itu merupakan amal ataupun kita menghidupkan Ramadan, dan kita menghidupkan 10 malam yang terakhir. Moga-moga kita buat benda-benda tu termasuk dalam amalan yang disebutkan sebagai menghidupkan malam Lailatul Qadar. Memanglah kita hidupkan walaupun dengan baca Quran, dengan solat, dengan doa, dengan segalanya. Tapi kalau kita dah kerja nak kena buat preparation esok, kita kata buat persiapan dan sebagainya, maka itulah termasuk, kita kena niat termasuk dalam amalan-amalan yang kita kata yang disebutkan sebagai menghidupkan malam. Kalau kita student yang nak kena hantar assignment, buat, tak apa. Kan? Kita dah baca Quran, kita dah sembahyang tarawih, kita dah buat segala niat lain-lain, kita buat pula assignment kita dan sebagainya, maka kita niat sebagai amal malam Lailatul Qadar, dan insya-Allah kalau bertemu Lailatul Qadar juga kita termasuk dalam golongan yang disebutkan ghufira lahu ma taqaddama.
Okey, clear tak? Clear, no? Clear tak macam tu? Ada 4 circle yang kita sebut pada pagi ni, dan insya-Allah saya akan sebut lagi satu yang terakhir, iaitu circle yang kelima, insya-Allah. Jadi kalau kita tengok yang keempat ni, kita nampak kan, Allah hidangkan kepada kita ini satu perkara, satu ruang, satu peluang yang penuh dengan keampunan, penuh dengan kita kata keampunan, kan? Penuh dengan kita kata keampunan. Allah bagi kat kita, Allah dia kata ruangkan kepada kita dan rezekikan kepada kita, kan? Rezekikan kepada kita ni dengan semua perkara yang kita buat diampunkan tersebut. Dengan syarat apa? Kita minta, kan? Di mana kita digalakkan memperbanyakkan Allahumma innaka Allahumma Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Doa ni kena banyak. Jangan kita mengharapkan doa tu imam saja. Kita, mulut kita ni, lidah kita ni nak kena sebut. Kalau kita rasa puas hati baca dalam bahasa Arab, baca. Kalau kita rasa feeling dalam bahasa Melayu, kita baca. Ya Allah, ampuni dosa aku ya Allah. Ampuni dosa pasanganku ya Allah. Ampuni dosa anak-anakku ya Allah. Ampuni dosa ayahku ya Allah. Ampuni dosa ibuku ya Allah. Ampuni dosa. Sebut satu-satu. Dan supaya apa? Kita tahu Allah akan ampun dosa semua. Tapi kita nak sebut satu persatu, satu-satu. Ampuni dosa mataku ya Allah. Ampuni dosa telingaku ya Allah. Ampuni dosa mulutku ya Allah. Ampuni dosa tanganku ya Allah. Kita sebut. Supaya apa? Supaya kita tahu. Feeling kita tu kita, oh, banyaknya mata aku dosa. Banyaknya dosa telinga aku. Banyaknya tangan aku. Banyaknya dosa hati aku. Kan? Supaya datang feeling tu, insya-Allah kita bersungguh-sungguh untuk kita minta. Nah, ini satu benda yang kita nak kena sedar. Kita nak kena buat dengan penuh kesedaran, insya-Allah. Kan? Okey. Kita ulang balik. Skill yang pertama, Allah buka kepada kita seluas-luasnya. Dan kita sahaja nak minta atau tak minta. Apa saja keampunan kita, rahmatan, hidayah, dimudahkan urusan dan ajak-ajak kita kena minta. Pergilah, kita tak minta. Kemudian yang kedua, puasa. Puasa tu wajib, tapi Allah bagi spesial orang yang puasa dengan penuh iman dan juga kesabaran, juga diampunkan dosa. Yang ketiga, hidupkan Ramadan. Dan sebutlah jadual kita takwim kita daripada sahur sehingga ke sahur balik. Dan niat supaya semua benda kita buat, kan, bukan yang disebabkan ibadah khusus saja, tapi yang umum juga kita niat supaya itulah hidup, itulah perkara yang kita menghidupkan Ramadan, Allah akan ikut dosa kita. Kemudian yang keempat, iaitu cari plan untuk kita dapat malam dan kita. Dan skill yang terakhir, skill yang kelima ini yang kita nak kena faham. Ramai kita kata kadang-kadang orang anggap satu benda yang biasa. Ramadan ni biasa, puasa ni biasa. Tapi kalau dia faham hadis Nabi SAW yang akan kita baca ini, dia akan rasa macam tak boleh, rasa biasa. Saya bacakan hadis. Hadis daripada Jabir. Hadis daripada Jabir bin Abdullah. Daripada Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW menaiki mimbar. Ini hadis ni pun kita duk dengar selalu juga ni, kan? Satu hari Nabi SAW menaiki mimbar. Bila Nabi SAW menaiki mimbar, Nabi langkah pada anak tangga yang pertama, Nabi sebut amin. Tiba-tiba ya, Nabi sebut amin. Kemudian Nabi langkah anak tangga yang kedua, Nabi sebut lagi sekali amin. Kemudian Nabi langkah anak tangga yang ketiga, Nabi sebut lagi sekali amin. Maka sebab pada itu, para sahabat pun heran, kan? Dan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, kami mendengar engkau menyebut amin sebanyak 3 kali. Kan? Istilahnya, kenapa? Ataupun pasal apa? Kita dengar, kita kata engkau langkah pertama amin, langkah kedua amin, langkah ketiga amin. Sedangkan kami tak dengar apa-apa. Kan? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, ketika mana aku menaiki anak tangga yang pertama, Malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu berkata, kata apa?
celakalah sesungguhnya seorang manusia yang bertemu dengan Ramadan tapi keluar daripadanya tanpa diampunkan dosa-dosa. Ramai yang menjumpa Ramadan hari ini. Kita pun alhamdulillah Allah rezeki kepada kita jumpa Ramadan. Ya. Tapi Nabi sebut, malaikat Jibril datang dan berkata kepada Rasulullah SAW, celakalah bagi orang yang dapat masuk dalam bulan Ramadan, dapat melalui Ramadan, tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata rugi, tapi menggunakan istilah celaka. Celaka ni maksudnya, kalau kita kata, orang kata kita celaka ni, itu benda yang besar lah, kan? Benda yang sangat-sangat tak elok lah, kan? Ataupun makian yang tak, yang memang kan kata tak apa elok, yang memang tak elok lah, tak elok sangat-sangat. Tapi Nabi sebut, malaikat kata celakalah bagi orang yang dapat bertemu Ramadan tetapi dia tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu. Jadi hadirat sekalian Allah SWT, sebab saya waslian. Kita tengok sikl yang pertama, sikl yang kedua, sikl yang ketiga, sikl yang keempat, semuanya penuh dengan keampunan. Tapi kalau orang dia tak rasa Ramadan tu special, dia tak rasa puasa tu merupakan benda yang mesti dia buat, dia tak rasa tak niatkan semua amalan-amalan dia sebagai amalan yang dikerjakan sebagai menghidupkan Ramadan, dan dia tak rasa pun nak cari malam Lailatul Qadar, macam mana? Kan? Jadi dia, dan mungkinlah orang yang sedemikian rupa ini disebutnya sebagai, kita kata, orang yang rugi, bukan sekadar rugi, tapi dia adalah orang yang celaka. Ini satu benda yang kita tak maulah ada kepada kita. Ada kepada kita. Agak-agak hari ini ada orang yang bulan Ramadan ni dia tak puasa, ada tak? Bukan kita lah, kita 31 orang ni insya-Allah kita puasa. Kan? Orang-orang lain ataupun kawan-kawan kita ataupun siapa-siapa yang kita rasa, ada je kok bulan Ramadan ni orang tak puasa, ada tak? Ada. Ramai je ada kan, semua duk angguk ada. Nampak? Bila kita sebut ada tu, maksudnya dia pun dia tak faham Ramadan tu special. Dia tak faham puasa tu special. Dia tak faham nak kena buat benda-benda yang baik dalam Ramadan. Dia tak faham Lailatul Qadar tu ada macam-macam kelebihan. Ya? Dia tak faham. Dia tak faham, apa nak kena bagi faham? Kita cerita satu persatu, cerita sikit-sikit. Ya. Kata badan, okey, tahun ni Ustaz mengajak di tempat, ada seorang, dia tanya, Ustaz, kalau seorang tu dia tak puasa, kan? Tapi dia tolong orang. Dia tolong orang. Dia tak puasa tapi dia tolong orang macam untuk buka puasa ni. Dia tolong orang, kita kata, buat ayak lah, dia tolong. Tapi dia tak puasa, kan? Macam mana Ustaz? Jawapan dia tak puasa tu, dia buat dosa. Kan? Hak dia tolong orang tu mungkin amalan baik dah. Tapi rugi lah. Rugilah sebab apa? Sebab disebutkan tadi apa? Bila Ustaz baca tadi hadis tadi, celakalah bagi orang yang dapat melalui Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Jadi hadis-hadis macam ni, betul-betul macam ni kita kena cerita. Supaya dia rasa special Ramadan, specialnya puasa, kan? Dan dia kena usaha untuk dia berpuasa. Macam-macam alasan lah. Oh saya ni Ustaz, ada orang tanya, saya ni Ustaz, saya gastrik. Macam mana Ustaz, saya tak boleh puasa, kan? Dia kata yang gastrik ni, kamu kata ke doktor kata? Doktor kata macam mana? Adakah efek yang memberi sampai menyebabkan kematian dan sebagainya? Kalau sampai tahap tu tak apa, kan? Tapi kalau bukan sampai tahap tu, kena paksa puasa. Kena paksa puasa. Itulah satu proses, kita panggil proses tarbiyah kita untuk diri kita, untuk kita biasakan puasa. Dan kita alhamdulillah kita dididik oleh mak ayah kita daripada kecil puasa. Dan sekolah rendah, sekolah menengah, kan? Dan dipantau dan sebagainya. Kan? Tapi kadang-kadang tak juga lah ada kena 2-3 orang mak-lah yang baru masuk Islam. Dia pun umur 30, umur 40, umur 50 baru dapat hidayah masuk Islam.
umur macam ni baru nak mula puasa. Ramai tanya, Ustaz, saya ni memang nak puasa, Ustaz. Tapi saya ni sampai 3 hari saya sakit perut sangat-sangat lah. Nak buat macam mana? Boleh tak saya buka? Ini tahun pertama puasa ni. Umur 45 tahun. Tahun pertama puasa. Sampai tengah hari dia kata dah tak tahan lah. Sebenarnya saya boleh buka tak? Jawapannya boleh buka tak boleh buka? Boleh tak? Tak. Tak Susah boleh. tu. Boleh buka tak? Jawapannya boleh buka. Walaupun umur dia 45 tahun, Ustaz. Bukan dia tak tahan kot. Dia baru mula proses tu. Kita belajar dari kecil sikit. Kan? Tapi dia baru mula tahun pertama umur 45 tahun. Dia tanya, boleh buka tak? Kalau tak tahan sangat-sangat, tak apa buka. Tak ada masalah. Sebab dia baru seolah walaupun dia umur 45 tahun, tapi dari segi amalan puasanya dia baru umur mungkin peringkat sekolah-sekolah. Tapi dia sehari dua dia dah biasa perut dia dah okey lah. Kan? Sehari tu dia okey lah. Sebab tak ada nak biasa perut dia untuk dia tahan. Dan seumpama. Jadi yang ni pun kita nak katakan proses ni. Jadi kalau kita duk layan, oh saya gastric, oh saya ni, duk layan benda-benda yang menyebabkan kita tak puasa, dan kita tak faham kelebihan-kelebihan puasa, kelebihan Ramadan ini, kita menjadi orang yang rugi dan takut-takut kita menjadi orang yang disebutkan tadi adalah orang yang celaka. Nah, jadi bila kata itu Nabi SAW mengaminkan. Amin. Diaminkan. Makna kata bahawa memang celaka betul. Orang yang tak puasa. Orang yang bertemu Ramadan tapi dosanya tak diampunkan memang benar-benar dia kata celaka. Jadi kita tak mau. Kita tak mau diri kita tak mau anak kita kata, ataupun kita tak mau. Kalau Ustaz sebut anak-anak kita tak mau. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, orang yang kita kenal kita tak mau. Kan? Termasuk dalam golongan-golongan yang disebutkan tadi, golongan yang celaka. Jadi kita lah nak kena cuba buka mulut sikit, sembang sikit, cerita sikit. Kan? Penuh dengan keampunan. Tak kira di mana-mana kita duduk pun. Hatta ni sehingga kan kita tidur pun Allah ampun dosa kita. Masya Allah. Hmm. Kita bayangkan, kita tidur dengan kita mulakan dengan doa. Doa kita ataupun kita tidur dengan kita kata kita berwuduk dulu, kita doa kan, sebelum tidur. Dan tidur itu merupakan ibadah dan tidur itu merupakan amal kita menghidupkan Ramadan sebagai ibadah kan. Sebab kita plan lah tidur tu bukan tidur terus kita plan nak bangun tu berapa. Sebab tu dia katakan buat dengan sedap. Jadi tidur pun Allah Subhanahu Wa Taala dikirakan ibadah, dikirakan amal solat, dikirakan menghidupkan Ramadan dan akan diberikan waktu dalam masa ini. Tak ada lagi yang kita punya special tidur pun Allah bagi tak mungkin. Tapi syaratnya kita nak kena niat sebagai ibadah. Kalau kita tidur macam orang biasa, tak niat ibadah, tak mulakan dengan doa, maka dia tak ada apa-apa. Rugi. Jadi kita nak kena niatkan semua amalan-amalan yang kita buat yang baik ini, kita menjadi ibadah dan kita merupakan satu kita kata amal kita menghidupkan Ramadan insya-Allah. Hatta kita pakai baju Melayu, kan? Hatta kita buat apa sahajalah, tolong kalau kita masak dan sebagainya, sapu sampah ke, kalau orang kerja tebang pokok, kalau orang kerja kita kata pertanian, semua tu kita nak kena sedarkan bahawa ini merupakan amal yang kita boleh fikirkan sebagai kita menghidupkan Ramadan, kita akan fikirkan sebagai ibadah kepada Allah. Jadi itu skill yang kelima, juga melibatkan keampunan, tetapi keampunan yang melibatkan kalau orang tak dapat keampunan di bulan Ramadan, dia merupakan orang yang celaka, orang yang sangat rugi dan penuh dengan benda-benda yang tidak baik. Dan itu skill yang terakhir tadi. Kita nak kena faham, kita nak kena sedar supaya insya-Allah kita rupanya syahrul Ramadan wa huwa syahrul maghfirah. Bulan Ramadan ini merupakan bulan keampunan yang Allah bidangkan kepada kita. Penuh setiap masa, setiap waktu, setiap detik. Itu baru satu tu keampunan. Tak kira lagi di segi
kita kata Allah bagi apa yang kita hajat. Tak kira lagi benda-benda yang apa yang kita doa yang seumpama. Jadi itu 5 circle, 5 lingkaran, 5 bulatan. Sebab apa Ustaz sebut bulatan-bulatan ni? Supaya mudah kita ingat. Ya. Bolehlah Ustaz nak sebut 5 garisan, 5 point, 5 4 segi. Boleh nak sebut. Kan? Mana-mana pun ikut. Tapi bila sebut 5 circle, oh kita faham. 5 circle ni yang melibatkan Ramadan special. Puasa juga special. Kita kata hidupkan Ramadan special. Qiyamul special. Yang kelima ni tak special lah. Kalau tak buat. Malah bukan tak special. Malah disebutkan sebagai celaka. Jadi kita faham skill tu supaya mudah kita ingat dan seimpam. Ya. Jadi asal itu sahaja yang saya nak sebutkan dalam pertemuan ni. Moga-moga nak sebut ni pada diri sendiri. Tapi sampai juga dapat dikongsikan dengan 30 ataupun 30 orang yang ada pada kita kata waktu ini. Tak salah kalau ada dikaitkan dengan dilinkkan dengan online mungkin lebih lagi Allah Taala. Mungkin saya nak sambung sikit hadis tadi tu. Sebab Nabi sebut amin tu 3 kali kan. Yang pertama adalah orang yang kita kata bila mana dia bertemu Ramadan dia tidak mendapat apa-apa keampunan, dia merupakan orang yang macam. Langkah yang kedua yang Nabi SAW langkah kedua tu naik tangga anak kedua tu, kenapa Nabi SAW mengatakan pada langkah yang kedua malaikat Jibril kata juga celakalah manusia yang ibu bapanya masih hidup dan salah seorang daripadanya mereka masih hidup tetapi hal tersebut tidak menyebabkan dia dimasukkan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kan? Bila mana kita masih ada ayah, kita masih ada ibu, kan? Kita tidak berkhidmat dengan mereka. Kan? Mungkin ayah dan ibu kita waktu dia sihat tu alhamdulillah okey. Tapi bila mana waktu yang dia sakit, kan? Kalau ada ketika ini dan waktu ini, maksudnya kita nak kena khidmat kepada mereka. Kita nak tolong. Kita nak kena plan, buat jadual untuk jaga untuk kita ikutlah. Tergantung kepada kita kata keadaan ibu dan ayah kita masing-masing. Maksudnya, rugilah bila mana dia ada ayah, dia ada ibu, dia tidak berkhidmat dengan ayah dan ibu. Juga di kalangan orang yang celaka. Nabi sebut ni. Manakala yang ketiga, langkah yang ketiga, kan? Di mana malaikat Jibril berkata kepada Nabi SAW, celakalah manusia yang engkau, iaitu Rasulullah SAW, bila mana disebut namanya, disebut nama Muhammad SAW, maka dia tidak apa? Dia tidak menyahut ataupun tidak berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Jadi bila mana kita mendengar disebut nama Nabi SAW, kita tak apa? Kita tak sahut SAW juga termasuk dalam golongan yang disebutkan sebagai celaka. Rugi. Nah, jadi ini 2 poin selepas daripada yang kita nak sebut poin yang utama itu. Maksudnya khidmat kepada mak ayah juga benda yang penting. Selawat kepada Nabi SAW, kalau dengar orang sebut, itu juga kita nak kena ambil benda yang penting. Sebab kita tak mahu menjadi kita orang yang celaka, orang yang rugi, kita orang yang sangat. Jadi insyaAllah itu sedikitlah saya nak sambung daripada hadis tadi itu supaya kita dapat poin lah. Dia tanya pula, langkah kedua Nabi kata apa? Malaikat Jibril kata apa? Langkah ketiga Malaikat Jibril kata apa? Langkah pertama berkaitan dengan orang puasa. Langkah kedua berkaitan dengan khidmat kepada mak ayah. Langkah yang ketiga berkaitan dengan kita berselawat ataupun menyahut selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi saya start tu dulu. Kita kata perkongsian kita, share kita pada pagi ini, moga-moga ada manfaat, ada faedah. Saya ulang secara ringkas, ada 5 circle. Circle yang pertama, Ramadan dibuka kepada kita seluruh luas. Semua benda. Yang kedua, kita buat puasa. Yang ketiga, kita niatkan, qasadkan semua amalan-amalan kita yang kita buat yang baik ini sebagai satu amal menghidupkan Ramadan. Dan yang keempat, kita plan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Penuhkan semua 10 malam terakhir itu dengan perkara-perkara yang baik dan tingkatkan. Dan terakhir kita nak kena faham yang mana bertemu Ramadan
tetapi tidak mendapat keampunan, orang tersebut dia akan menjadi orang yang rugi, rugi, dan bukan malah rugi sahaja, tetapi segolong-golongan orang yang celaka. Disebut oleh kita dapat hisab. Wallahu a'lam, saya kata itu dulu. Moga-moga insya-Allah lah ada sedikit kata manfaat dan faedah semua kita pada pagi ini insya-Allah. Jadi aktafi bihadzal qadr min al-kalam. Wallahu ta'ala a'lam wa khairul kalam wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan serah balik kepada pengurusi ya. Itu insya-Allah. Baik, insya-Allah, jazakallahu khair. Diucapkan kepada Ustaz Rahim. Sebelum Ana membuat kesimpulan, Ana nak jemput semua hadirin-hadirin kita. Ni ada semua digalakkan untuk buka kamera sebab kita AJK kita akan ambil gambar untuk dokumentasi program ni. Jadi siapa-siapa yang kalau lelaki yang rasa tak ada masalah ke, tak ada alasan nak buka kamera, okey. Okey, sebentar Okey, mana? Dah. Okey. Dah ke? Mana Amin? Amin buka kamera, Amin. Amin buat malu Mana Aiman? Apa lagi? Aku Aiman Azam. Ya, tengah-tengah buat notes dekat Zoom ni. Ya. Apa lagi? Napi? Zid tak apa kerja. Apa kat ni Safifi ke? Ezi. Ya. Kenapa masih spot pada Saiful Rahman buka lah galeri besar? Bukan dah galeri besar dah ke? Ni masih spot. Nanti kan Mana ada je. Biasanya ni host ni. Yang tekan tu, kami semua penuh lah. Ya. okey, dia buka dah. Siapa lagi? Oh ya. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Okey, siapa lagi? Ezi ke? Nafi ke? Sat. Okey boleh. Zid. Sabar kembali. Tak apa. Okey. Dah semua dah buka dah Okey, baik. Okey. HK. Silakan. Siapa lagi? Okey, ada lagi. Okey. Silakan. Siapa nak sertai boleh. Sedia ruang. Dah masuk. Allah. Okey dah. Okey, baik. Okey, HK dah ambil gambar lah. Dah selesai. Buatlah counting sikit. Oh, nak kena buat Buatlah counting JK. Tak sporting lah. Bagilah Charlie. Okey. Dia dah kira tu jadi lah. Okey nak count 1, 2, 3 Please. Siapa yang tekan? Tak tahu. Damian. Ya, saya nak buat satu. Okey, semua ready? 1, 2, 3. Okey. Okey dah. Okey. Terima kasih semua atas partisipasi. Semua sangat antusias sangat mesra. Okey, baik. Okey lah. Baik. Kita dah ambil gambar lah kan. Okey, inilah nak buat sedikit kesimpulan lah daripada tazkirah Ustaz Rahim. Anda tertarik dengan poin 3 daripada Ustaz Rahim cakap bahawasanya yang Ramadan ni bukanlah terhad kepada ibadah semata-mata ataupun orang kata ibadah tertentu ataupun ataupun orang kata yang famous kalau biasa sebut Ramadan ni mesti tarawih, moreh dan sebagainya. Tak bukan. Ramadan itu luas kan. Sepatutnya sebagai seorang Muslim yang mukmin kan, untuk kita menghayati Ramadan ni kan, bahawa
Ramadan ni dia berlaku sepanjang hari kita, dalam kira 24 jam sepanjang yang kita lalui, itulah kan Ramadan yang kita lalui. Bukanlah dia semata-mata kita rasa okey, nak ibadah tu mesti di masjid saja, tak, bukan kan. Tapi kan Ramadan ni dia sepanjang hari yang kita ni lah kita lalui kan, daripada kita start mula daripada bangun tidur kan, bangun tidur sampai sehingga kita tidur balik kan. Daripada pagi solat, lepas tu kita pergi kerja, lepas tu habis kerja balik petang, lepas tu ni kan solat-solat apa semua, lepas tu malam kita orang kata apa, sibukkan diri dengan pergi ke masjid, berbuka puasa, solat, dan kemudian kita qiyamul-lailnya lagi kan. Dan benarlah apa yang Ustaz Rahim kata kan. Sebab orang kata apa, untuk kita ni sebabnya apa yang kita buat, yang kebanyakan aktiviti yang kita buat sepanjang hari ni kan, untuk kita orang kata apa, mengubah daripada satu amalan biasa ataupun aktiviti yang harian kan, ataupun aktiviti kita makan, tidur apa semua kan, untuk kita ubah menjadi ibadah adalah membezarkan antara ibadah dan amalan biasa adalah dengan niat kan, innamal a'malu binniyat kan. Dan satu poin yang bagus lah kan, yang perlu disebut kan, dan perlu peringat untuk kepada kita semua kan. Dan memang kalau kita perhati pun dalam kebanyakan rukun apa-apa pun ibadah, contoh kan, membezakan solat sunat dengan solat fardu pun adalah niat kan. Kalau kita nak pergi contoh kata umrah kan, nawaitu umrah juga. Kalau katakan apa lagi, puasa kan, nawaitu saum Ramadan apa semua kan, macam yang membezakan kan, itulah puasa wajib dan puasa sunat kan. Dan adalah semuanya dengan niat lah kan. Dan uh, dan anda juga apa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, semua ni adalah ni lah orang kata apa, kita perlu ni lah hayati lah Ramadan kita ni kan. Dan sentiasa orang kata apa, ambil nasihat ataupun orang kata apa, sedar. Dan satu lagi, anda rasalah apa yang madrasah Ramadan yang nak mengajar kita kan, adalah kan, kita kena sentiasa rasa apa, aware ataupun kita kena sentiasa conscious, sedar bahawa setiap amalan yang kita buat ni kan sentiasa ada diperhati oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan. Macam dalam sekarang ni kita duduk dalam bulan Ramadan, sebab apa kita semangat nak buat lebih kan, sebab kita tahu keistimewaannya bulan Ramadan ni kan. Jadi kita berlumba-lumba kan, kita buat lebih. Kalau katakan dulu kalau sehari baca satu muka surat, dalam ni nak 2, 3, 4 kan. Sebab kita tahu dalam bulan Ramadan ni kan, memang amalan kita tu diganjarkan ataupun dilipat kali ganda kan. Jadi kesedaran itulah kan nanti yang kita nak bawa kan, daripada Ramadan kan, kita bawa keluar Ramadan kan. Jadi supaya nanti jadi untuk apa? Kan sebab dalam bulan Ramadan ni Allah kata dalam ayat Al-Quran, anda tak ingat dia punya ayat dia kan, tapi la'allakum tattaqun lah kan. Setelah kita lalui proses kan, siyamnya dengan qiyamul lailnya kan. Dan bulan madrasah Ramadan ni kan, proses dia untuk apa? Untuk supaya daripada bila kita keluar kan, kita akan sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah itu saja. Jadi habis kesimpulan, anda buka lah kepada hadirin kita kan. Pokoklah sesiapa yang ada soalan ke untuk diajukan kepada Ustaz Abdul Rahim, dan mempersilakanlah. Okay, tafadhal. Adakah? Kemana dah Abad? Nak tanya apa-apa?
Amin? Tak ada. Okey, kalau tak ada apa-apa, uh, Sekejap. okey, Ustaz ada apa? Uh, okay, Ustaz. Saya ada soalan. Saya ada dua soalan. Pertama, daripada kecil kita dimomokkan macam macam nak kata. Okay. Contohnya kan, biasa kalau kat sekolah kan, cikgu akan cakap, apa ni kamu ni kan, sikit-sikit penat, sikit-sikit penat. Para sahabat dulu, orang Uhud Badar, pada waktu Ramadan. Jadi di sana kan ada terdapat perbahasan para sahabat berbuka puasa kan, boleh tak Ustaz huraikan sedikit tentang hadis tersebut. Yang kedua, tengok waktu Ramadan kan, kalau perempuan waktu cuti tak boleh solat, tak boleh baca Quran. Jadi apakah alternatif untuk wanita lah? Macam tu. Okey, insyaAllah. Hak tanya soalan tu ada jawapan dah tu. Ya, hak tanya soalan tu ada jawapan dah. Ni saja tanya. Tak Ustaz, wakilkan untuk semua. Okey, insyaAllah. Yang pertama berkaitan dengan sirah Nabi SAW kan. Dalam keadaan yang uh, berperang kan. Sebab kita berperang tu tadi. Ha. Jadi kalau kita tengok satu perkara yang kita faham di bulan Ramadan ni, kita kata puasa tu diwajibkan. Tapi ada pengecualian. Kita tengok pada ayat yang seterusnya kan. Uh, bagi orang yang sakit, yang musafir, kan. Maksudnya dibolehkan, ada pengecualian untuk berbuka. Tapi dia kena gantilah. Dia kena ganti. Maksudnya situ, satu pertama adalah satu kewajipan tu, dia ada hukum yang asas. Wajib. Kan? Wajib. Tapi bila mana ada halangan-halangan, kegagalan, ataupun ada benda-benda yang arus yang mendatang, kan, yang menyebabkan benda tu kita kata ada kita panggil rukhsah, pengecualian, keistimewaan tu, maka dibenarkan. Tapi kalau melibatkan puasa, dia kena ganti balik. Tapi kita tengok kepada ayat yang seterusnya, maksudnya puasa itu lebih lain daripada berbuka sampai kita sakit ke. Seperti yang sebut tadi, kalau kita rasa sikit-sikit tu, memang kita ada alasan untuk buka. Tapi puasa itu lebih baik. Kenapa? Kalau kita puasa di bulan Ramadan, dia punya ganjarannya kita sebut tadi macam-macam. Tapi kalau kita ganti di bulan yang lain, kelebihan Ramadan tu dapat tak? Dia tak dapat. Semua dia hanya dapat menggantikan hari yang ditinggal di bulan Ramadan tadi. Jadi dalam konteks kita kata sirah tadi tu, mungkin kita tak tahulah dari segi bila sebut perang ni, dia bukan satu keadaan yang biasa-biasa. Kan? Mungkin dalam keadaan yang satu gawat. Mungkin kita kata keperluan dah tak ada. Mungkin pula suasana, cuaca panas ke, panas ke, sangat sejuk ke. Kan? Itu dia menyebabkan faktor-faktor yang kita diberikan rukhsah. Untuk kita kata malah kita hari macam biasa pun dia ada rukhsah. Tapi kita carilah jalan untuk kita jangan ambil rukhsah tu dulu. Kita ambil azimah. Azimah ni yang asal. Yang kita kata yang hukum asal untuk kita buat, kita dapat, kita gerak semua kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan. Tapi kalau terpaksa juga, itu dibolehkan sekarang. Itu yang pertama lah. Yang kedua berkaitan dengan orang perempuan kalau datangnya bulan. Kan? Siapa tak boleh baca Quran. Siapa tak boleh nak apa? Apa? Solat tarawih. Solat kita kata fardu kan. Tapi kita sebut tadi lah, kalau kita faham kerangka ibadah yang luas, yang juga disentuh di Saiful tadi itu, kerangka yang luas. Atau dia buat assignment, ingat ibadah. Atau dia buat, kita kata perancangan plan, ingat ibadah. Atau dia masak, kan? Masak, kita kawan dia puasa, dia tak puasa, dia tu masak kat kawan dia. Kan? Sama juga.
Kan? Nampak kelebihan-kelebihan tu kita boleh cari. Maksudnya bukan sekadar kita kata, oh bulan Ramadan ni, tak boleh buat ni, tak apa lah. Pegang handphone, main game. Kan? Tapi buat tak tahu. Orang lain buka puasa, tak faham apa buat. Tapi kalau kita faham, kelebihan tu kita akan cuba lah. Kan? Kita akan cuba cari untuk memudahkan orang yang berpuasa. Dalam masa yang sama yang lain, kita boleh mendengar Al-Quran. Kan tak boleh? Kan? Macam masa saya pakai apa? Headphone ni. Kan? Budak tu buka Al-Quran, ambil sejam. Dengar. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan? Tapi di atas kita. Kita nak ataupun tak nak, kita nak buat ataupun tak buat. Ataupun kita rasa benda tu perlu kita buat ataupun tak perlu kita buat. Tapi kalau kita nampak kelebihan-kelebihan tu, kita akan buat lah. Kan? Contohnya kita tak boleh Al-Quran, tak apa, kita dengar. Kita dengar duduk 15 minit, setengah jam. Kan? Boleh, tak ada masalah. Kan? Ataupun kita mengapai Quran, kita nak baca. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Jadi, sebenarnya benda tu uh, kadang-kadang dia menjadi satu alasan kepada seseorang untuk dia tak buat. Jadi, kita nak kena faham. Kalau kita faham tu disebut iman dan wahtisaban, dengan penuh keimanan, dengan penuh kesedaran kita buat ni, insya-Allah kita tahu, oh, aku buat ni pun Allah bagi. Kita buat ni pun hak umum pun Allah bagi, hak khusus pun Allah bagi. Ibadah khusus tak boleh buat, sembahyang puasa tak boleh buat. Jadi hak umum boleh buat tak? Hak umum boleh buat, kita qasadkan, kita niatkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya insya-Allah kita tak dapatlah pahala puasa, kita tak dapatlah pahala kita baca Quran, tapi kita niat hak lain insya-Allah kita dapat. Ataupun tak dapat pahala puasa, kita apa hari ni saya tolong pergi beli. Kita kata makan-makan buka puasa. Tapi bukan saya sponsor. Saya collect duit lah. Collect duit nak makan apa, kita tolong dia. Dapat pahala sama-sama macam orang puasa. Kan? Boleh juga. Ataupun kita kata hari ni saya nak sponsor 3 orang untuk buka puasa. Jadi dapat pahala daripada puasa tu, dapat pahala dari kita. Walaupun kita tak puasa. Maksudnya kalau kita faham konsep iman dan wahtisaban tadi tu, dan keimanan dan kesedaran tadi tu, maka kita akan cari jalan untuk, kita akan cari ruang untuk kita dapat ni pahala-pahala. Maksudnya banyak kan, banyak. Kalau kita sempit, kita tak nampak banyak. Tapi kalau kita buka, kita lapangkan, kita buka minda kita ni, oh, ya, boleh lagi, boleh. Semuanya cerita kita nak buat ataupun kita tak nak buat. Wallahu a'lam. Ada soalan yang tanya? Ada lagi kami? Tapi memang ada kongsi yang berkaitan dengan ayyaman ma'dudat. Kira kalau kau sudah tempat Ya. berkaitan itu, maksudnya kalau kita kata kita ada rukhsah lah untuk kita nak buat. Wallahu a'lam. Tentang ayat ni lah, yang rusah ni kan. Fizi kan dah berkongsi pengalaman Ana kan. Pernah sekali ya. Ana pengalaman dia bukan berbuka. Hampir-hampir berbuka. Jadi cerita dia satu ni lah. Kiranya kalau ikut syarat untuk dapat rukhsah musafir tu, Ana pernah dapat rukhsah musafir kan. Masa tu baru balik daripada Sudan. Nak balik ke Malaysia lah kan. Jadi Ana duduk kawan Ana, kami transit dekat Qatar tak silap lah. Itu singa airport, tu dia nampak KFC, McD dan macam-macam lah, Starbucks macam-macam lah. Tengok sedap orang nak makan. Lepas tu ada je orang Muslim yang memang buka, tapi kita faham kan sebab semua adalah musafir kan. Jadi Ana pun berkata, ish, Ana tahu kan, sebabnya ada rukhsah dan bila lagi kita nak dan kita guna dalil, bila lagi kita nak beramal dengan apa yang kita belajar kan. Jadi kemudian Ana rasa macam nak beli sangat makanan kan. Lapar tengok sedap kan. Nak buka puasa pun dah. Awak kata apa harus kan, boleh sebab ada rukhsah. Tapi kemudian ada sahabat Ana dia kata, kan memang kebanyakan kita betul kan. Kita ambil ayat Quran kan.
ni wa man kana maridan aw ala safarin. Kita suka tapi kan kebanyakan kita tak ambil ataupun kita terlupa kemungkinan kan. Yang Allah kata yang di akhir ayat tu adalah wa antasumu khairul lakum. Ha, kan in kuntum ta'lamun. Kan jadi bila anda dengar ayat tu anda jadi macam baru anda tersentak tu ish tengok kan. Kenapa nak benda boleh bukannya tak larat pun ada travel pun ni kan senang kan. Duduk dalam kapal terbang pun apa lena je tu. Tunggu saat transit pun semua kita kan. Bukanlah macam travel dulu kan. Kalau dulu musafir yelah kan memang nak buka tu pun berbaloi lah sebab jalan naik unta, kuda dan sebagainya penat panas tu. Allahuakbar kan. Itu sahajalah. Boleh lah dia sebab ada sahabat yang orang kata apa menunjuk jalan tu. Penting juga kita duduk dengan sahabat-sahabat yang baik ni kan. Kadang tu yang tak kalau tak okey tu dah buka orang faham. Allahuakbar. Begitulah saja cerita pengalaman lah. Jadi okey, sekali lagi lah nak peringat kepada hadirin kan, sesiapa yang belum mengisi kehadiran dalam link yang tertera di ni lah message kan, boleh isi sebab selepas ini kita akan buat jabatan bertuah. Dah ada dah semua. Mana link kehadiran? Masuk lambat tadi, tak dapat. Oh ya ke? DJK tolong share sekali lagi. Allah tu lah. Kesian lah sahabat saya. Tak ada. Oh ya. Okay. Kamu ada daftar sekarang? Ha? Kamu ada daftar? Boleh. Semua boleh. Tapi hadiah tak jadi. Okay, semua isi dah lah. Anda nak ni lah memperingat sikit lah kan. Untuk ada iklankan sikit untuk program berbulan-lambut kita nanti kan. Setakat ni kita memerlukan sedikit dana lah kan. Dan dana yang terkumpul untuk masa ni berjumlah sebanyak berapa tadi? Perlukan sebanyak lagi 676 lagi kan. Jadi sesiapa yang yalah hadirin ke kan yang ada dalam ni kan yang nak berinfak sekali untuk program ni kan, anda sangat mengalu-alukan lah kan, ataupun untuk share kepada grup-grup lain dipersilakan kan. Setakat ni kutipan kita dah sampai 800 lebih dah. Jadi kita masih perlukan dalam lebih insya-Allah. Okey. Okey. Semua isi dah ke nama tu? Dah Rahman, dah. Dah. Okay. Tapi nanti macam Ana cakap tadi, hadiah cabutan bertuah nanti boleh claim masa program ni lah berbulan-lambut nanti. Okay? Jadi kena mai lah. Kalau tak mai tak apa. Save kat Abang Feroz dulu kan. Feroz tu. Sepul. Tu Ya. ada soalan kat chat. Oh, ada soalan kat chat. Ah. Siapa ni? Yang ada niat nak travel tapi tak travel lagi, tak boleh guna. Ustaz Rahim. Nampak tak Ustaz Rahim? Soalan daripada Ustaz Ariz Jamil. Dia kata, Ustaz, yang ada niat nak travel tapi tak travel lagi, tak boleh guna rukhsah tu kan? Yang ada niat travel. Tapi tak travel lagi. Tak boleh kan? Dia dah musafir baru boleh. Dah musafir tu baru dia termasuk dalam perkara yang kita kata roksok tadi tu. Kan? Tapi kalau dah tak travel lagi, tak musafir lagi, tak boleh kan? Saja tanya itu soalan tu. Itu saja. Tahu. Okay. Okay, baik. Okay, kita teruskan.
Ya, inilah. Okey. Ah, baik. Tekan center. Okay, JK boleh. Okay, kita mula lah. Kita punya cabutan betul kita. Okay, boleh klik sekali. Oh, ya, Fatimah Zahra. Okay, tak apa. Okay, Fatimah Zahra. Ya, orang kata cabutan pertama. Ada Ush. Okay, Zaid. Okay. Nombor kedua Zainab. Wow. Artis kita. Abdullah Azhar menang. Nombor tiga kan. Oh. Terus Muhammad Hanafi. Yang keempat Okay, last Yang kelima kan. Hmm. Dekat AJK ni. Okay, tahniah. Muhammad Fairuz yang kelima kan. Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. Habis dah kita punya kata apa slot yang terakhir lah dalam kita punya program tazkirah Ramadan untuk kita pada ni lah pada hari ini. Jadi Ana mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua AJK yang terlibat kan, khususnya kepada uh, Biro Terbiah iaitu Saudara Fairuz dan timbalan dia kan, uh, Damia. Dan seterusnya Ana mengucapkan ribuan terima kasih kepada uh, dan jazakallah khair dan barakallahu fiik kepada Ustaz Rahim atas tazkirah kan, yang mana yang kita apa memang uh, dalam surah Al-Asr kan, wal asr Allah sebut wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bihi wa tawassaw bis sabr. Maksudnya kan yang Allah kata ada ambil sikit itu kan, Allah sebut beruntunglah kepada yang mereka yang melakukan amal soleh dan bernasihat dan menasihati kan. Dan memang an-nasihatu tanfa'ul mu'minin kan. Nasihat itu sangat bermanfaat untuk orang-orang ini kan, orang-orang Islam ataupun orang Muslim itu sendiri kan. Dan ana ucapkan uh, jazakallah khairan dan jutaan terima kasih kepada semua hadirin kerana boleh spend masa dengan kita, memperuntukkan masa cuti kan, tambahan pula kan, sebahagian tu dah kerja kan, untuk hadir sama-sama kita uh, uh, menghadiri program kita kan. Dan anda rasakan masa pun dah mencemburi kita kan, dah dekat nak pukul 12 dah. Jadi Ana pun sebelum mengundur Ana memohon maaf atas segala kekurangan dalam sepanjang majlis ini ya. Dan Ana orang kata apa, sesungguhnya orang kata apa, kita ni manusia dan tidak terlepas daripada kesalahan kan. Dan itu sahajalah yang daripada Ana kan, dan daripada tim Ana kan. Wallahu alam. Kita tutup majlis kita dan dengan tasbih kepada surah Al-As. Subhanallah. Okay, wallahu a'lam. Yang baik daripada Allah dan yang buruk itu semua daripada kelemahan diri anda sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semua. Terima kasih Rahman. Bye Min. Behave sikit. Lepas ni apa-apa program boleh lah panggil Rahman. Oh, bagus Rahman ni. Kita dahulukan Ustaz Amin Orang dulu. dikuncung tumbuh Betul. melata sayang. Okey, yang tengok ada video sikit saja. Okay, bye semua.